Tu Baba menaik ke tak? Wes, you belum naik lagi? You belum menaik lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu, kita dapat mengisi pengisian yang sepatutnya malam ini adalah jadual Al-Fadhil Ustaz Afwan Mansur. Beliau diberitahu telah dijangkiti positif COVID-19, jadi beliau agak tidak sihat. Jadi bagi memastikan pengisian dapat diteruskan, maka saya mengambil inisiatif untuk menggantikan kuliah pada malam ini. Dalam masa yang sama, saya juga menggantikan kuliah yang sepatutnya kita lakukan pada malam semalam. Jadi setiap hari Rabu sepatutnya seperti tuan-tuan tengok poster yang saya paparkan, sepatutnya semalam kita sudah bersama dalam siri yang ke-25. Tapi saya tidak dapat saya berada di luar, jadi tidak dapat bersama. Jadi saya gunakan ruang yang kosong pada malam ini untuk menggantikan kuliah yang tidak dapat dijalankan pada malam semalam. Pemberitahuan ini bagi memastikan tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dapat mengisi pengisian pada hari Khamis. Hari Khamis malam Jumaat, tuan-tuan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Afwan dalam tuan-tuan bersama beliau dalam kisah benar di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau pada minggu lepas beliau telah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, siri yang pertama kisah seorang lelaki yang Allah bagi dia ilmu, tetapi dia telah menjual agamanya yang Allah umpamakan dia seperti anjing yang menjelitkan lidahnya. InsyaAllah kita sama-sama doakan kepada Al-Fadhil Ustaz Afwan, Hafizahullah, semoga Allah cepat memberikan kesembuhan, Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita doakan kepada semua rakan-rakan kita, siapa sahaja yang ditimpa dengan positif COVID-19, semoga Allah memberikan kesembuhan, Allah melindungi kita daripada segala perkara yang membahayakan. Moga-moga segala apa yang Allah tentukan ini ia mengandungi hikmah yang banyak. Tuan-tuan, siri yang ke-25 pada malam ini kita akan membincangkan dua ayat. Ya, ayat yang ke-25 dan ayat nombor 26 dalam surah Al-Mulk. Nota
untuk rujukan pada malam ini telah pun saya membuat edaran. Mohon maaf agak minit-minit yang akhir saya mengedarkan nota rujukan pada malam ini. Namun bagi sesiapa yang dia baru mengikuti pengisian tadabbur suratul Mul ini, tuan-tuan jangan bimbang. Dari sudut nota, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan nota itu di dalam link Google Drive. Jadi kalau siapa yang mengikuti di dalam aplikasi Zoom, tuan-tuan boleh dapat link Google Drive itu berada pada ruangan chat. Jadi kalau siapa yang mengikuti di FB page Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan boleh dapatkan link tersebut di ruangan komen dalam FB. Ya, jadi nota-nota yang lalu daripada siri pertama sehinggalah kepada siri minggu lepas, siri yang ke-24, semuanya berada di dalam link tersebut. Untuk rakaman pun, Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, pada siri yang pertama sehinggalah kepada siri yang ke-24 berada semua di page Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi manfaatkan sama-sama, sebarkan ilmu ini. Ya, walaupun kupasan pendekatan kita tadabbur ilmu ini secara ringkas, moga-moga mendapat manfaat yang banyak. Sebelum kita memasuki ayat yang ke-25, izinkan saya untuk mengulang kembali. Sebab kita dah sampai ayat hujung dah. Dah sampai siri yang ke-25, jadi bagi memastikan kita tidak terlupa tentang tujuan yang Allah Ta'ala nak kita belajar daripada suratul Mul. Jadi suratul Mul ini ataupun mana-mana surah di dalam Al-Quran mempunyai objektifnya, mempunyai tujuan. Kita kena berpegang meyakini bahawa tidak ada apa saja dari Allah yang dia tidak mempunyai tujuan. Tidak ada. Hatta Allah menciptakan kita tu pun ada hikmahnya. Apatah lagi kalau kalam-kalam Allah, perkataan Allah di dalam Al-Quran. Jadi suratul Mul ini, tujuan suratul Mul, 30 ayat suratul Mul, kita ulang semula yang telah kita sebutkan pada siri yang pertama yang dulu, bahawa kalau kita merujuk dalam kitab Al-Imam Al-Biqai, beliau mengatakan tujuan suratul Mul ini, Allah Ta'ala nak kita ni menjadi hamba yang benar-benar tunduk kepada Allah. Patuh, pasrah kepada Allah. Apa yang berlaku dalam hidup kita, yang berlaku kepada ahli keluarga kita, yang berlaku di alam ini, seperti mana Allah masih lagi menimpakan kita dengan musibah COVID-19 ini, kita kena tunduk, redha, pasrah, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suratul Mul ini surah yang membawa kita agar kita sentiasa tunduk kepada Allah. Sentiasa tunduk kepada Allah Ta'ala ini Allah bentangkan dengan Allah menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Dalam erti kata lain, siapa yang hafal suratul Mul, dia baca suratul Mul, dia faham suratul Mul adalah surah yang Allah memaparkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita dah faham kekuasaan Allah itu sangatlah luas, maka akan membawa kepada kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat ke kita, besar mana pangkat kita, kaya ke kita, mulia ke kita, kita tidak boleh lari daripada bahawa kita ini ada pangkat hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rujuk dalam kitab lain, seperti dalam kitab Dilalatul Asma'i Suwaril Quran, tujuan suratul Mul ini, kata Dr. Hali Hassan Arfan, Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita. Dia kalau yang tujuan suratul Mul yang kedua ini, dia menjelaskan lagi tentang ruang lingkup kekuasaan Allah. Okey, suratul Mul kata beliau surah yang menerangkan, surah yang ajar kepada kita, bagi tahu kepada kita dengan lebih jelas lagi
kuasa pemerintahan Allah ini, di dunia ini kita berada di bawah kuasa pemerintahan Allah, di akhirat kita berada di kuasa pemerintahan Allah. Dunia ni di bawah tangan Allah, di dalam tangan Allah, di akhirat pun berada di dalam tangan Allah. Kemanapun kita pergi, kita berada di bawah kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Sebab tu dalam hidup ini, kita jangan lupa untuk mengkaitkan apa sahaja ia kepada Allah. Kita dapat rezeki, jangan lupa ia adalah rezeki Allah. Allah yang bagi rezeki kepada kita. Sebab apa? Sebab dunia ini di bawah pemerintahan Allah. Bukan kerajaan yang bagi bantuan kepada kita sebenarnya, tetapi adalah Allah. Kerajaan yang diperintah kita hanya menguruskan saja apa yang telah Allah jadikan. Tetapi hakikatnya adalah Allah. Dunia ni pasti akan binasa dan kita akan pergi akhirat. Apabila kita pergi akhirat, kita juga berada di bawah kerajaan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham, kalau kita dah jelas, tidak lain tidak bukan, kita tidak boleh lari. Kita tak boleh dipisahkan hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita nak belajar pada malam ni adalah ayat-ayat yang membawa kita pergi kepada alam akhirat, iaitu ayat 25 dan ayat 26. Sebelum kita terus kepada ayat 25 dan 26 pada malam ni, izinkan saya mengulang kembali sangkaan baik kita. Mungkin ada rakan-rakan kita yang baru ikut pengisian kita pada malam ini, ataupun mungkin ada termiss beberapa kelas. Maka saya ulang balik semula bahawasanya dalam suratul Mulk ini kita boleh mengeluarkan, kita boleh jumpa ada 15 bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 15 bukti ni dia merujuk kepada 30 ayat. 30 ayat suratul Mulk ini memaparkan 15 bukti Allah yang berkuasa, kekuasaan Allah. Jadi siri 25 ni kita dah sampai kepada bukti kekuasaan Allah yang nombor berapa. Okey, kalau tengok pada nota yang telah diberikan kepada tentera perempuan, kita sebenarnya masih lagi berada pada bukti kekuasaan Allah yang ke-12. Bukti kekuasaan Allah yang ke-12 dalam suratul Mulk ini, Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaannya. Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan manusia ini. Kemudian Allah kumpulkan manusia ini di hari akhirat. Kalau dekat dunia ni, Allah Ta'ala jugalah yang mengembangkan zuriat manusia. Bertaburan manusia ni, kan? Anak beranak kita, ahli keluarga kita duduk bertaburan di muka bumi ni. Ada yang duduk di Malaysia, ada yang duduk di luar daripada Malaysia. Semua itu adalah kerajaan Allah. Walaupun kita kata ni negara Malaysia, itu negara apa, tu negara Amerika Syarikat, itu negara apa, negara sekian-sekian. Semua itu sebenarnya ia di bawah kerajaan Allah. Jadi kalau kita belajar sebelum ni kan, Allah Ta'ala mengembangkan manusia kan. Allah Ta'ala lah yang memastikan zuriat manusia ini berserakan. Tetap nak menunjukkan bahawa bumi Allah Ta'ala ni luas, rezeki Allah Ta'ala ni ada di mana. Pergilah kamu, nak pergilah ke mana-mana kan. Seperti mana yang pernah kita pelajari pada ayat yang Allah Ta'ala minta kita supaya berjalanlah kita. Seperti mana ayat nombor 18, kalau kita masih ingat. Yang Allah Ta'ala kata, Allah lah yang menjadikan al-ardha dhalula. Jadi kalau kita tengok kan, kalau ada orang dia berinteraksi, ahli keluarga dia ada duduk dekat Mesir, ada duduk dekat Turki, ada duduk dekat Europe, ada duduk dekat mana-mana kan. Kita kena ingat bahawa bumi Allah ni luas. Allah Ta'ala jadikan bumi ni memang untuk kita mendiami dia. Pergilah cari rezeki Allah. Tapi kita kena ingat di hujungnya. Masih ingat lagi tak ayat nombor 15? Allah kata wa ilaihin nusyur.
dan kepada Allah kita akan dibangkitkan. Maka pada ayat yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu pada ayat bermula ayat nombor 24. Kan, kita dah belajar minggu lepas ayat 24 dan kita akan belajar sambungannya ayat nombor 25 dan 26 pada malam ini. Dia berkaitan dengan Allah mampu menghimpunkan semua makhluk dia yang telah bertebaran di muka bumi yang sangat luas ini. Di hari akhirat, Allah boleh panggil mereka semua. Sebab tu Allah ingatkan kita pada ayat nombor 15 tu, jangan kita sibuk cari rezeki Allah di muka bumi ni. Kita jangan lupa kita akan kembali kepada dia. Kita dah sebut dah, kita dah bincang pada kuliah yang lalu. Maka sampai pada ayat nombor 24, 25, 26 ni, Allah ingatkan kita balik bahawasanya kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Jadi, nak menghimpunkan manusia ni, semua nak dipanggil manusia ni datang, Allah je yang boleh buat. Tak ada manusia yang boleh menghimpunkan semua manusia pada satu waktu, pada satu ketika. Allah sahaja. Jadi itu adalah bukti yang ke-12. Kita teruskan pada keterangan ayat nombor 25 pada malam ni, ayat yang baru yang kita akan baca terlebih dahulu. Kemudian kita tengok terjemahan dia. Kemudian kita pergi kepada tafsiran ayat. Kemudian kita pergi kepada apakah teladan yang kita boleh ambil daripada ayat nombor 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna, dan wa yaqulu, dan mereka ini yaquluna. Yaquluna ni maknanya mereka ini selalu bertanya-tanya. Yaqulun menunjukkan sering, sentiasa. Mereka itu bertanya. Mereka ni siapa? Mereka ni kalau kita tahu dalam suratul Mulk, surah yang Allah banyak memaparkan tentang orang-orang yang kafir. Suratul Mulk ni surah yang membentuk ancaman banyak. Jadi ada manusia, mereka ni masa hidup, mereka wayaquluna, mereka selalu bertanya. Tak berhenti-henti mereka bertanya. Bertanya tentang apa? Mata, bilakah hadzal wa'du, hari yang dijanjikan. Dia kata bilakah janji ini. Bilakah janji ini, maksudnya hari yang dijanjikan. Hari hadzal wa'du tu maknanya janji ini merujuk kepada hari yang Allah nak kumpulkan semua manusia tu. Jadi Allah nak kumpulkan semua manusia itu tidak lain dan tidak bukan, dia merujuk kepada hari kiamat. Jadi ayat 25 ni ayat yang menyambung inti kandungan yang ada pada ayat nombor sebelum itu. Jadi mereka bertanya, selalu tanya, bila yang dijanjikan ini, maksudnya hari kiamat tu, bila? Bila tu maksudnya mereka tanya bila akan berlaku, bila nak datang. Lepas tu mereka mengatakan, in kuntum sadiqin, jika kamu semua adalah orang-orang yang benar. Jadi kuntum dekat situ boleh merujuk kepada terutama Rasul lah. Sebab kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah bentangkan pada awal-awal ayat. Kalau tuan-tuan ingat balik semula pada ayat nombor 8. Ingat lagi pada ayat nombor 8 yang ayat nombor 8 dengan ayat nombor 9 tu cerita tentang orang yang masuk neraka, yang mereka mengakui bahawa masa hidup dulu Allah pernah hantar seorang nadhir, seorang pemberi peringatan. Memberi peringatan tentang apa? Antara peringatan yang selalu diulang-ulang oleh Rasul
adalah tentang hari kiamat. Oleh kerana itu, kalau kita masih ingat lagi, Suratul Mulk kan surah Makiyah. Okey, tuan-tuan saya mohon sekejap je saya nak ada sesuatu. Okey. Kalau kita tengok pada kuntum dekat sini kan, kuntum ni kan ganti nama bagi ramai. Kan? Kamu semua. Tetapi kita sudah maklum pada zaman Makkahul Mukarramah, pada zaman peringkat Makkiyah, zaman Mekah lu seorang je Rasul kan yang Allah hantar. Tapi kenapa guna kuntum? Kenapa orang Arab musyrikin apabila mereka nak mempertikaikan hari yang Allah janji akan berlaku, hari nak kumpulkan semua manusia itu, mereka selalu tanya, bila hari yang janji tu? Bila nak datang? Lepas tu mereka kata, jika kamu semua itu orang yang benar. Kenapa kalau Rasul seorang, sepatutnya in kunta. Kan sebab Rasul seorang, mestilah Nabi ni seorang, kita guna in kunta, jika kamu. Tapi kenapa guna in kuntum? Kata para ulama, kalau mereka, sebab Rasul ni, kalau kita tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertolak juga rasul-rasul yang ramai macam tu. Ataupun kuntum dekat situ boleh merujuk kepada orang-orang yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang beriman, mereka beriman kepada Nabi, mereka mempercayai tentang suatu hari nanti pasti manusia akan dikumpulkan. Okey, kita dah jelas tentang terjemahan ayat. Faham ya? Terjemahan ayat ni cerita pasal apa? Kalau kita baca pada ayat ni, ada persoalan yang dilontarkan. Persoalan itu bukanlah persoalan yang sekali-sekala, tetapi menunjukkan kerap mereka bertanya. Mereka bertanya ni tuan-tuan dan puan ya, bukan mereka selalu bertanya tu kerana mereka nak dapat jawapan, lepas tu mereka nak insaf. Bukan. Tetapi mereka bertanya tu adalah pertanyaan yang berbentuk mempelekehkan, mengingkari. Sebab mereka tak percaya hari perhimpunan tu ada. Jadi cara mereka menunjukkan ketidakpercayaan itu dengan mereka menggunakan nada mereka bertanya. Bila hari yang dijanjikan jika kamu benar, mereka cabar. Mereka cabar, minta supaya jadikanlah kalau kiamat tu ada. Bila? Esok ke? Datangkanlah bila. Jadi ini adalah isi kandungan ayat pada ayat nombor 25. Bagaimana Nabi nak jawab kalau ada orang yang dia selalu bertanya soalan seperti ini? Jawapan dia pada ayat nombor 26. Okey, sebab kita fokus ayat nombor 25 terlebih dahulu. Okey, sebelum kita masuk kepada tafsiran ayat, izinkan saya menghubung kaitkan seperti biasa. Kita akan kaitkan ayat 25 ni, apa perkaitan dia dengan ayat sebelum ini. Okey, kalau ayat nombor 24 yang kita dah belajar pada siri yang lalu, yang kita mengetahui ayat 24 ni lah ayat yang menyebutkan akan adanya pengumpulan manusia di hari akhirat. Yang kita jumpa ayat yang hujung tu Allah kata wa ilaihi tuhsyarun. Ya Allah mengatakan kepada Allah lah kamu akan dihimpunkan. Dikumpul maknanya dihimpunkan. Okey, itu ayat nombor 24. Maknanya ayat 24 ni ayat cerita tentang kepada Allah manusia itu akan dihimpunkan. Kemudian ayat selepas dia ayat 25 yang kita baca pada malam ini, dia ada kaitan dengan ayat nombor 24. Perkaitan dia berkaitan dengan topik yang sama.
Maknanya ayat 25 ni masih lagi membicarakan tentang hari manusia akan dihimpunkan di hadapan Allah. Tetapi ayat 25 ni dia merujuk kepada ada manusia yang ingkar tentang kenyataan yang ada pada ayat nombor 24. Kenyataan yang ada pada ayat nombor 24, kepada Allah manusia akan dihimpunkan. Maka ayat nombor 25 Allah menerangkan ada manusia yang mengingkari tentang hari manusia dihimpunkan. Cara mereka mengingkari itu, mereka tak percaya, mereka tolak, Allah nyatakan dalam bentuk apa? Mereka wayaquluna, mereka bertanya. Okey, moga-moga jelas dengan penerangan ringkas yang telah saya jelaskan. Okey, kita walau bagaimanapun nak dan tidak, untuk kita benar-benar faham ayat 25 ni, maka kita kena rujuk kitab tafsir. Tuan-tuan, apabila kita baca satu ayat, kita yang tak ada ilmu banyak tentang Al-Quran ni, maka selamatnya kita kena rujuk mana-mana ulasan daripada ulama tafsir. Jadi kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, maknanya beliau mentafsirkan ayat nombor 5. Beliau menjelaskan ayat 25 ni Allah Ta'ala berfirman. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah nak jelaskan tentang orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Mengingkari tadi itu dengan mereka menganggap mustahil akan berlaku. Seperti yang kita sebut tadi itu. Tapi cara mereka menganggap ia mustahil berlaku, mereka mengingkari, mereka menggunakan kaedah selalu bertanya. Bertanya tu pula memang mereka dah kata dia mustahil, dan mereka cabar kepada siapa-siapa yang cakap hari akhirat itu ada, mereka cabar untuk buktikan. Tetapi adakah Nabi dapat buktikan? Okey, kita tengok jawapan dia pada ayat nombor 26. Tapi kita tengok lagi, nanti kita akan jumpa jawapan pada ayat nombor 26. Bagaimana Nabi nak menjawab balas, bagaimana Nabi nak membuktikan. Sebab mereka cabar, jika kau orang yang benar, in kuntum sadiqin, bila hari kiamat? Mereka cabar. Mereka cabar kejujuran Rasul yang menyampaikan tentang hari kiamat, hari kiamat yang pasti akan berlaku. Baik, daripada ayat nombor 25 ni, tuan-tuan, mari kita sama-sama membincangkan tentang, kalau saya dah faham ayat nombor 25 ni, maka kita kena buat apa? Apa yang perlu kita lakukan? Okey, jadi seperti kaedah sebelum ini, dalam sesi tadabbur ni, sukalah saya untuk memberikan cadangan. Setiap kali kita tadabbur ayat, kita kena senaraikan apa yang saya perlu buat setelah saya faham ayat ini. Maka apa yang perlu saya buat itulah saya telah letakkan akronimnya sebagai TISTA, iaitu tindakan selepas tadabbur. Apa action plan kita? Okey, ini sekadar contoh ya, sekadar contoh. Okey, bagi saya, setelah saya memahami isi kandungan ayat nombor 25 suratul Mulk, saya telah senaraikan, saya kena meyakini dengan seyakin-yakinnya. Kenapa kena ada perkataan meyakini dengan seyakin-yakinnya? Itulah iman. Dia punya istilah lain adalah iman. Tapi kalau sebut iman ni mungkin orang nampak macam ia istilah yang ilmiah. Tapi iman tu apa? Iman tu adalah kepercayaan yang yakin. Jadi kalau sebut meyakini dengan seyakin-yakinnya, sudah tentulah kita percaya dengan yakin. Dia tak boleh ada syak, dia tak boleh ada ragu-ragu, tak boleh. Dia kena yakin dengan seyakin-yakinnya. Dalam bahasa lain disebut iman. Maknanya mengimani.
meyakini dengan yakin apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kafir musyrikin tadi mereka selalu bertanya tentang hari yang Allah janjikan. Kita orang beriman, kita dengar sekali, kita dah faham, kita yakin dia akan berlaku. Tak perlu kita berfikir panjang. Tak perlu kita ada ragu-ragu dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Kalau Allah Ta'ala kata pada ayat nombor 24, Allah kata, wa ilaihi tusyarun, wa ilaihi tusyarun, kepadanya kamu akan dihimpunkan. Bagi kita, kalau Allah kata, kita dengar, kita yakin, kita akan dihimpunkan oleh Allah. Itulah orang beriman. Kita tak nak jadi seperti orang-orang yang tidak beriman, selalu bertanya wa yaquluna wa yaquluna. Itulah tindakan yang saya boleh cadangkan pada ayat nombor 25. Ini ayat 25 saja bagi saya. Jadi malam ni dia akan menambahkan lagi keyakinan kita. Okay. Apa saja yang Allah janji, walaupun kita kata, walaupun nampak macam tak logik ke, nampak macam, tapi kalau Allah kata, maka tak perlu lagi kita ada fikir panjang dah. Yakin dengan apa saja yang Allah kata. Sebab itulah kalau orang Melayu, bukan orang Melayu saja, bahkan di negara Arab, contohnya di Mesir kan, kita kan orang Melayu kalau baca Quran nak tutup, dia baca apa hujungnya? Lepas dia habis baca Quran, dia baca apa tuan-tuan perempuan? Dia baca apa? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Apa makna sadaqallahul azim? Apa makna sadaqallahul azim? Benar segalanya. Betul. Benarlah sadaqallah. Benarlah Allah yang Maha Agung kan. Sebenarnya kita nak berhenti baca Al-Quran, tak sebut sadaqallahul azim pun tak apa. Sebab kalau kita tak sebut, memang Quran tu dah benar. Tapi kita nak ambil contoh. Kenapa kita kata sadaqallahul azim? Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Jadi kalau Allah kata wa ilaihi tusyarun, kita benarkan, janji, yakin. Okey, itu yang pertama. Okey. Kita kuatkan tindakan kita meyakini apa sahaja yang Allah Ta'ala janjikan akan berlaku, apa yang akan berlaku, ini adalah sifat orang-orang yang benar-benar beriman. Seperti mana kalau kita nak rujuk dalam surah Al-Hujurat, contoh, kalau kita gunakan surah Al-Hujurat, ayat 15, muka surat 517 ayat ni, kita tengok Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang sebenar-benar beriman. Allah kata orang yang memang benar-benar beriman, imannya sempurna, kata Allah. Siapa dia? Allazina amanu billahi wa rasulihi. Hanyalah orang yang percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasul. Allah Ta'ala kata hari kiamat itu, hari perhimpunan itu ada, kita pun percaya dengan yakin. Rasulullah SAW menyampaikan tentang hari kiamat ni pasti akan datang, kita pun akan percaya. Percaya macam mana? Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak lagi ragu-ragu. Itulah ciri orang yang beriman. Tuan-tuan, saya kalau boleh kita kekalkan hari kiamat tu, kalau boleh kita kekalkan istilah hari perhimpunan, hari pengumpulan ni, kekalkan dengan hari pengumpulan manusia. Lepas tu saya kekalkan hari pengumpulan manusia. Sebab apa? Sebab kalau kita sebut kiamat, kiamat tu hari pengumpulan manusia lah. Tapi kalau sebut hari pengumpulan manusia, dia lebih menspesifikkan. Hari kiamat tu berlaku apa? Hari manusia dikumpulkan. Jadi apabila kita tahu hari manusia dikumpulkan tu, okey, pertama saya nak tunjuk kenapa suka kita kekalkan dengan hari pengumpulan manusia.
Kerana waktu kita belajar minggu lepas ayat nombor 24, kan Allah Ta'ala sebut pada ayat hujung tu apa? Wa ilaihi tuhsyarun, kan? Ayat 24 tu kan Allah kata wa ilaihi tuhsyarun. Kepadanya lah kamu, dapat tak ayat ni? Kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ayat inilah yang kita jadikan perbincangan kita pada ayat nombor 25. Jadi ayat 24 penghujung dia Allah kata kepadanya lah kamu dikumpulkan. Dikumpulkan waktu bila? Hari kiamat lah. Jadi sebab itu kalau bagi saya, saya suka letakkan istilah hari kiamat mengikut apa yang Allah Ta'ala letakkan. Kalau Allah kata hari itu hari dikumpulkan, sebab itu suka diletakkan dengan istilah hari dikumpulkan. Sebab apabila kita kata hari dikumpulkan, kita senang nak mengkaitkan tentang dengan ayat-ayat yang sebelum ni. Sebab apa kita kata kumpul? Kenapa Allah kumpul? Kerana sebelum itu berlaku peristiwa apa? Sebelum ada kumpul, sebelum tu ada apa? Kan? Maknanya sebelum ini ada yang tak terkumpul lah. Tak terkumpul tu apa? Berserakan, bertaburan. Betul tak? Kita kata ke anak kita, cucu kita, kumpul balik mainan tu. Kenapa kita minta kumpul? Kerana adanya sebelum itu berserakan, tak duduk satu bakul, tak duduk satu bekas dan sebagainya. Nak menunjukkan bahawa sebab sebelum ini kita ada belajar tentang masa dekat dunia ada peristiwa Allah Ta'ala selerakkan kita. Allah taburkan kita ke mana-mana. Kalau kita baca pada ayat sebelum tu kita jumpa yang Allah taburkan kita dekat ayat zara'akum. Kan Allah kata dia kembang biakkan kamu, kan? Jadi Allah kembang biakkan. Biaklah membiak dulu. Maknanya manusia dia berkembang biak. Kalau kita baca ayat nombor 20, ayat nombor 15 kita dah sebut sebelum ni, Allah Ta'ala menserakkan kita. Jadi apabila dia kata hari kumpul ni, dia akan menunjukkan kita lagi macam mana Allah nak kumpul ya. Allah Ta'ala tahu ke semua makhluk dia. Itu yang kita nak letakkan dengan istilah hari pengumpulan, perhimpunan manusia. Nak dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Okey, sikit lagi insya-Allah. Pendek je malam ni sebab saya buat pula ganti. Pendek pun macam panjang juga ni. Okey. Okey. Jadi kita terus pergi kepada mutiara hikmah Al-Quran. Mutiara hikmah ni maksudnya kita nak membina kata-kata hikmah yang kita ambil daripada Al-Quranul Karim. Saya meringkaskan dengan muhiq, mutiara hikmah Al-Quran. Jadi ayat 25 ni apa yang dapat saya nak pasakkan, saya nak pasakkan dalam jiwa dan dalam otak saya ni, kan? Yang kita kena pasak dia. Bagi saya ayat nombor 25 tadi saya dapat nyatakan yang dapat saya, bagi saya lah. Mungkin tuan-tuan ada, mungkin tuan-tuan boleh buat ayat lain, dipersilakan sangat, dialu-alukan. Jadi bagi saya cadangannya, setiap janji Allah itu adalah benar. Walaupun kita tak nampak sekarang. Walaupun kita tak dapat nak buktikan sekarang. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, wa ilaihi tusyarun, maka benar. Jadi setiap janji Allah itu adalah benar. Nombor 2, tidak percaya kepada hari pengumpulan manusia boleh membawa kepada kafir. Sebab apa? Sebab itu kan benda yang wajib diimani. Jadi tak percaya kepada hari pengumpulan manusia itu adalah kafir. Sebab tu orang kafir, ciri dia jatuh kepada kekufuran adalah mereka menolak kejadian hari pengumpulan. Sebab tu kita salah satu daripada 6 rukun iman adalah percaya kepada hari kiamat. Okay. Kita terus kepada ayat nombor 26.
Okay, jelas tadi ayat 25, ayat 26. Okey. Ayat 26 ni, ayat 26 ia berkaitan dalam 15 bukti kekuasaan Allah tu, dia adalah bukti yang ke-13. Okay. Bukti yang ke-13 kekuasaan Allah yang boleh kita nampak dengan jelas jika Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Kalau kita nak kenal Allah, maka suratul Mulk lah satu-satunya kita boleh kenal Allah. Okey, jadi bukti yang ke-13 kekuasaan Allah yang ke-13 ini, ilmu tentang perkara gaib seperti hari kiamat itu, ia hanya ada pada Allah. Rasul pun tak tahu. Bayangkan tuan-tuan, Rasul yang menyampaikan tentang hari kiamat itu nanti akan ada, hari pengumpulan itu akan ada, Nabi sendiri tak tahu bila dia berlaku. Tapi pasti ada, menunjukkan bahawasanya kekuasaan Allah yang satu lagi yang kita boleh dapati dalam suratul Mulk, jika kita mengikut susunan ayat 26 ini berkaitan dengan bukti ke-13 Allah itu berkuasa dari sudut hari kiamat. Hari kiamat ni besar tuan-tuan. Hari kiamat ni hari yang paling agung. Kalau kita baca suratul Naba kan Allah kata hari kiamat ni apa? An-Naba'il Azim. Betul tak? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Dalam banyak-banyak berita yang paling agung, berita apa? Berita apa yang paling agung? Kalau diumumkan oleh Menteri Kesihatan, Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini kita tidak dibenarkan untuk merentas negeri. Adakah itu hari yang berita yang paling agung? Kita rasa macam besarlah. Tapi sebenarnya berita yang paling agung adalah hari kiamat. Tak ada siapa pun yang tahu tentang hari yang paling agung, hari binasanya dunia ni. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu tentang adanya hari kiamat tu, hari pengumpulan tu. Menunjukkan apa? Apa yang kita boleh belajar? Menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Ta'ala itu memegang segala rahsia perkara gaib. Jadi kita terus kepada ayat yang ke-16. Ayat 16. Ayat ke-26, maafkan saya. Kita baca ayatnya dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Okey, ayat 26 kita tengok terjemahan dulu, lepas tu kita buat perkaitan dia. Ayat 26 Allah mulakan dengan qul. Qul ni maknanya apa? Katakanlah. Kalau mudah nak faham lagi, kita boleh kata jawablah. Kenapa kita kata jawablah? Sebab ayat nombor 25 yang kita baca tadi, mereka selalu bertanya. Bertanya tu kerana mereka memang tak percaya. Maka Rasulullah kena jawab. Jawab dengan tegas, dengan yakin kepada mereka yang selalu duk tanya mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin tu. Maka jawab. Tapi apa jawapan dia? Innama, hanya sesungguhnya. Kalau ada innama, dia lebih kukuh daripada hanya inna semata-mata. Kalau Allah kata qul inna, berbeza dengan innama. Kalau innama ni memang lebih kuat daripada hanya sekadar menggunakan kalimah inna sesungguhnya. Tapi kalau innama nak membataskan. Kalau innama, sebab tu kita kata hanya sesungguhnya. Dia bukan sesungguhnya saja, tetapi hanya sesungguhnya. Maknanya nak membataskan. Ilmulah. Indallah, di sisi Allah.
Jadi ilmu dekat sini ilmu tentang apa? Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat nombor 25 sebelum ini, sudah pasti ilmu tentang hari yang dijanjikan itu. Ia hanya pada Allah sahaja. Oleh sebab itu kalau kita tengok hubungan ayat 26 yang sedang kita nak belajar sekarang ni, apa perkaitan dengan ayat sebelumnya 25? Perkaitan dia, ayat 26 ini mempunyai persamaan topiknya. Kalau ayat 25 cerita tentang orang yang mengingkari hari pengumpulan manusia, ayat 26 ayat yang Allah Ta'ala menyebutkan bahawa hari yang mereka ingkari itu ia berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kita tengok lagi, sambung lagi. Lepas tu Rasulullah SAW bukan sekadar Allah suruh mereka jawab, bukan sekadar menjawab, seolah-olahnya macam Nabi nak bagi tahu bahawa aku tak tahu hari pengumpulan manusia itu bila. Tetapi yang tahu itu hanya Allah je yang tahu. Lepas tu Nabi kena menjelaskan. Nabi kena menjelaskan kepada mereka wa innama. Saya tertinggal perkataan dan, ya, kena tambah. Dan hanya sesungguhnya ana tu aku. Nadhir, seorang pemberi peringatan, mubin, yang nyata. Maknanya kenyataan pertama, Nabi bagi tahu bahawa yang tahu hari pengumpulan tu Allah sahaja. Aku ni, kata Nabi, hanya bagi tahu je, hanya sampaikan sahaja. Tapi cara Nabi sampaikan tu, kalau sebut hari kiamat, kan, kalau sebut tentang neraka, dia dalam bentuk menakut-nakutkan. Sebab tu Nabi guna aku ni nadhir. Aku nak bagi peringatan tentang hari kiamat tu. Sebab hari kiamat ni salah satu modal, salah satu cara kita nak menakut-nakutkan manusia. Sebab manusia ni kalau dia lupa diri dia, kan, kita boleh ingatkan dia dengan apa? Ingatkan dia kiamat. Kalau manusia ni suka sangat nak buat dosa, suka sangat nak fitnah orang, contoh, suka sangat nak buat zalim pada orang, cara kita nak takutkan dia, kita takutkan dengan apa? Kita ingatkan dia, tak apa, kau zalim lah aku dekat dunia ni, aku tak boleh jawab, aku tak boleh dapat hak aku tak boleh defend diri aku. Tetapi kau tunggu nanti di hari kiamat. So orang tu kalau dia faham, dia takutlah. Sebab tu dalam dunia pembelajaran, pendidikan, apa je kita buat, kita fikir kiamat. Kan, betul tak? Kita rasa malas, kita akan ingat kiamat, dia akan menakut-nakutkan kita. Jadi sebab tu menakut-nakutkan dengan hari kiamat, kalau contoh, kalau ada orang dia selalu takut-takutkan kita dengan hari kiamat, kita boleh panggil dia nadhir. Nadhir. Engkau ni nadhir, kan? Nadhir. Nadhir ni dikaitkan dengan inzar, memberikan peringatan. Jadi Nabi kata, aku ni hanya nadhir. Aku ni hanya memberi peringatan yang jelas, nyata kepada korang tentang hari kiamat tu. Tapi hari tu berlaku bila, aku tak tahu, kata Nabi. Hanya berada pada Allah. Jadi kita tengok tafsiran ayat dia. Kalau ikut Al-Imam Ibn Kathir, kenapa saya selalu bawa tafsiran ayat? Walaupun dah jelaskan dah tadi, nak menunjukkan bahawasanya tuan-tuan, kita kalau nak faham ayat, sekurang-kurangnya kena rujuk satu kitab tafsir supaya kita tak tersalah faham. Jadi Al-Imam Ibn Kathir ketika dia mengulas ayat yang Nabi kata, Qul innamal ilmu indallah, maksudnya apa? Tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kiamat itu dengan pasti, Allah je yang tahu. Lepas tu Nabi kata, dia hanya memerintahkan aku untuk bagi tahu kamu je perkara yang pasti ada dan akan terjadi. Seperti yang saya ulas tadilah. Nabi kata, aku hanya sampaikan apa yang akan terjadi. Tapi bila dia berlaku, bagaimana dia berlaku, bila dia berlaku, tak tahu, kata Nabi. Hanya berada di bawah ilmu Allah, pengetahuan Allah.
Apa makna ayat wa innama ana nadhirun mubin? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan tugasku hanya untuk menyampaikan, dan perkara itu sudah pun aku sampaikan kepada kamu. Maknanya Nabi kata, aku hanya sampaikan je. Aku dah bagi tahu. Aku tak silul-sindung, kata Nabi. Sebab Nabi katakan mubin kan nyata jelas. Maknanya Nabi bagi tahu. Sebab tu kalau siapa belajar tajuk kiamat kan Nabi bagi tahu dah. Apa yang berlaku, bagaimana berlaku, dia punya flow dia, cerita dia, kronologi dia, semua Nabi bagi tahu. Sampaikan apa yang berlaku dekat dalam syurga neraka pun Nabi dah bagi tahu. Seperti mana yang Allah bagi tahu. Nabi tak ada nak sindung-sindung, tak ada. Nabi bagi tahu dengan jelas, tak ada yang Nabi sembunyi. Nabi bagi tahu. Itulah maksudnya Nabi kata, aku hanya ingatkan korang semua saja. Tapi aku hanya ingatkan pasal hari pengumpulan itu dengan nyata, terang, jelas, kata Nabi SAW. Bila dia berlaku, ia berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam orang duk ulang. Orang kata tahun ni kiamat lah, tahun depan kiamat lah. Kan? Macam-macam orang ulang. Konspirasi sana kan. Tapi hakikatnya tak ada seorang pun yang tahu bila. Jumaat bila? Jumaat besok kah? Jumaat minggu depan kah? Tak ada siapa pun tahu. Tapi pasti ada tak? Pasti ada. Okey, daripada ayat 26 ni, apa yang kita nak tambah baik, apa yang kita nak mantapkan lagi, apa yang perlu kita buat. Okey, nombor 1. Ini cadangan daripada saya. Kalau bagi saya faham ayat 26 tadi tu, maka bagi saya yang pertama, membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan, sebab Rasul dia memberikan peringatan, amaran. Kan Nabi kata, aku ni nadhir mubin. Maka kita benarkan Nabi telah sampaikan. Yang kedua, kalau kita membenarkan apa yang Nabi sampaikan, Nabi kata hari itu ada pengumpulan tu. Jadi kita kena buat apa lagi? Kita kena bersiap sedialah menghadapi hari kita akan dikumpulkan. Dikumpulkan semua. Kumpul dengan anak beranak. Kumpul dengan orang yang kita pernah zalim dia. Kumpul dengan orang yang pernah menzalimi kita. Kumpul semua. Kumpul dengan semua para Nabi. Jumpa dengan semua para Nabi. Kita akan bertemu. Kita akan berkumpul dengan orang yang kita tak nak bayar hutang dia. Yang kita fitnah dia. Yang kita macam-macam kita buat pada orang. Ataupun orang buat pada kita. Jangan bimbang, hari waktu kumpul tu semua akan Allah Ta'ala kumpul. Jadi kita kena bersiap sedia menghadapi hari pengkumpulan tu. Kalau kita yakin hari kita akan dikumpulkan nanti untuk Allah hisab kita, maka kita kena siap sedia. Apa yang Allah Ta'ala nak tanya kepada kita? Engkau sebagai bapa kan? Okey, macam mana kita tunai tak sebagai bapa? Tunai tak sebagai seorang suami? Tunai tak sebagai seorang anak? Tunai tak sebagai seorang abang? Tunai tak sebagai seorang jiran? Tunai tak? Siap sedia dengan semua benda yang kita di hari pengumpulan manusia. So, kita kena bersiap sedia. Apa yang kita nak buat masa hidup kita ni? Apa yang kita nak buat? Kalau kita sekadar baca ilmu setiap malam, tapi amal kita tak bertambah, amal kita tak berubah, tak boleh buat apa-apa Suratul Mulk ni. Sedangkan kita belajar Suratul Mulk, surah yang akan menjadi peguam bela kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak jadi peguam bela kita kalau kita sendiri memang terbukti tak bersiap sedia? Jadi kita kena bersiap sedia. Macam mana kita nak gunakan umur yang masih berbaki ni? Macam mana kita nak guna tenaga yang masih ada ni? Macam mana kita nak gunakan waktu kita nak bertemu dengan Allah, dikumpulkan oleh Allah di bawah terik matahari? Macam mana kita nak buat? So, moga-moga ada perubahan yang berlaku hari demi hari. Sebab kita baca ilmu hari-hari, setiap malam, maka makin hari
makin selalu taubatnya, baiki dirinya, semua berubah. Jadi kalau ada perubahan dalam hidup kita, kita makin bertambah menjadi baik. Maknanya berkatlah Quran yang kita baca sampailah kepada Mrs. diturunkan Al-Quranul Karim. Okay, itu yang kedua. Okay, kita terus pergi kepada mutiara hikmah. Tuan-tuan, kita pergi kepada mutiara hikmah ya. Apa kata-kata hikmah yang boleh saya dan tuan-tuan pegang? Kalau bagi saya saya faham ayat tadi, saya baca. Bagi saya, berdasarkan ayat 26 tadi, kejadian masa hadapan hanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Masa hadapan tu masa apa? Masa hari kita akan dikumpulkan oleh Allah. Nabi dah cakap dah tadi, aku tak tahu tentang hari pengumpulan tu. Ilmu tu hanya berada di bawah pengetahuan Allah. Allah tak nak tengok, menunjukkan bahawa ya Allah, hebatnya Allah ni. Kita ke syurga ke? Kita ke neraka ke? Ia berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan ingat sampai bila-bila. Allah je yang tahu benda yang berlaku pada masa hadapan. Kerja kita amali. Buat. Betul, kita tak boleh nak hukum orang. Orang yang tak ikhlas ni. Orang ni, jangan. Benda yang masa depan hari kiamat, kita serahkan pada Allah je yang tahu. Yang kedua, saya dapat mempelajari pada malam ni, kekurangan manusia ni salah satunya, kita tak tahu masa depan kita apa. Kita tak tahu, hatta Rasul pun. Inilah menunjukkan kalau Rasul sendiri pun terbatas ilmu pengetahuannya, apatah lagi kita semua. Kenapa saya buat kata-kata seperti ini? Kerana kita nak kuatkan dengan tema, dengan tujuan surah tadi. Nak menunjukkan bahawa lemahnya kita. Kita perlu bergantung kepada Allah. Maka kita akan bawa kita tunduk pada Allah. Macam mana nak hadapi hari kiamat nanti, kan? Allah je yang tahu. Benda yang berlaku di depan kita dikumpulkan. Adakah kita dikumpulkan bersama dengan para rasul? Adakah kita dikumpulkan, diletakkan di sebelah kanan? Adakah kita dikumpulkan duduk di sebelah kiri? Adakah kita akan dikumpulkan dengan peluh kita yang tidak? Adakah kita dikumpulkan di bawah terik matahari, peluh itu sampai ke mulut? Adakah kita akan lemas di bawah terik matahari? Macam mana kita akan berhimpit-himpit? Adakah kita akan berhimpit-himpit dengan Nabi? Menunjukkan bahawasanya apa? Kekurangannya kita tentang hari-hari yang masa depan. Tapi kita belajar ni, kita meyakini. Benar. Kita dah sebut tadi, kita kena bersiap sedia. Menunjukkan lemahnya kita semua. Cuma kita kena, macam kita sebut dekat tindakan tadilah, bersiap sedia. Yang menunjukkan hebatnya Allah. Ilmu kita ni sangat jauh dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada dah, tak ada, habis lepas suku je. Okey, tuan-tuan ada apa-apa lagi tak tuan-tuan nak kongsi, tuan-tuan nak tambah? Saya sangat halu-halukan. Inilah dengan kadar yang saya mampu kongsikan. Kalau tuan-tuan ada idea lain, tuan-tuan ada perkara lain nak dikongsi, sangat dialu-alukan. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Pada ayat nombor 25. Ayat nombor 25, ada tak tuan-tuan nak tambah dari sudut apa lagi yang perlu kita buat? Ataupun dekat mutiara hikmah, apa lagi yang boleh kita jadikan sebagai peringatan dalam hidup kita? Kalau tuan-tuan ada, silakan tuan-tuan, saya buka mikrofon pada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh buka audio. Kita boleh menyuarakan. Moga-moga kita sama-sama dapat belajar. Okey, ada tak? Cuba Ustaz. Silakan. Yang saya nampak ni nada ejekan yang dalam ayat 25 tu. Bila Nabi diejek dengan pertanyaan tu, tapi ayat 26 tu Nabi menjawab dengan nada yang tenang. Jadi maknanya
kalau ada ejekan apa-apalah yang berkaitan dengan agama ke dengan peribadi ke, maknanya cara membalas tu mengikut akhlak Nabi ni cara yang tenang lah balasan dia tu. Allah Allah Ustaz. Betul tu. Ustazah Sia betul tu. Setuju. Sebab Nabi tak adalah Nabi menjawab dalam membalas kata dengan ucapan kata yang kasar sebagainya kan. Cuma Nabi jawab dengan tegas lah. Qul kan. Menggunakan qul. Jazakillahu khairah. Okay, ada siapa-siapa lagi yang boleh berkongsi-kongsi maklumat yang boleh kita pelajari pada ayat 25 dan 26? Silakan tuan-tuan dan puan, jangan malu-malu. Tak ada kita nak cari salah atau silap. Sama-sama kita belajar. Ada tak siapa-siapa nak kongsikan? Okay. Kalau diam tu tandanya ada banyak maksud diam tu. Okay. Jadi kalau dah tiada apa-apa lagi soalan, kalau tak ada apa-apa lagi nak ditambahkan, jadi kita akan sudahi pengisian kita di sini. Sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, kita kena bersyukur, kita kena berterima kasih kepada manusia. Maka kepada yang manusia yang kita harus berterima kasih adalah kepada penganjur kita khususnya, ya, kepada Persatuan Semarak Cinta Kasih. Kerana program kita pada malam ini yang sepatutnya dijadualkan pada hari Rabu dianjurkan oleh Persatuan Semarak Cinta Kasih. Jadi cara kita orang beriman mengucapkan terima kasih, kita kata terima kasih banyak-banyak, kita juga mendoakan dengan jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan ganjaran yang baik kepada penganjur kita. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada tuan-tuan perempuan kerana memeriahkan, mengimarahkan, sentiasa mengikuti kelas yang kita kelas-kelas yang dianjurkan pada Saban Minggu. Jadi saya sebagai pembimbing sesi tadabbur ini, saya mohon ampun maaf dari hujung rambut, hujung kaki, menyusun 10 jari. Kalau penyampaian saya ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Kerana itulah dengan kadar yang mampu. Kalau ada saya tersalah, tersilap, saya mohon kalau ada fakta-fakta yang perlu dibetulkan, saya sangat mengalu-alukan agar diberikan teguran dan juga nasihat. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan, hari Rabu, siri yang ke-26. Kita akan membincangkan ayat yang ke-27. Ayat 27, ayat yang Allah menyebut tentang apakah reaksi manusia yang selalu tak percaya tentang hari pengumpulan itu. Nanti kita bincang dekat ayat 27. Ini bermakna kita insyaAllah sebelum Ramadan kita sempat mengkhatamkan 30 ayat dalam suratul Al-Mulk. InsyaAllah minggu depan mungkin kita akan ambil 2 ayat. InsyaAllah mungkin kita ada dalam 2 siri lagi untuk kita tamatkan tadabbur suratul Al-Mulk. Kita sudahi pengisian kita malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum.